Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Hari ini hari Khamis, 11 Ogos 2016. Apa kabar semua yang sedang memantau siaran kami di Facebook Ria dan juga di udara Ria 897 FM. Saya Casey kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini. Saya akan bacakan kisah-kisah misteri. Kisah yang dikirimkan melalui kiriman email dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Saudara ingat, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam rancangan ini anggaplah hanya sekadar satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Yang pasti Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Pelbagai kisah bakal saya ketengahkan pada malam ini. Dan saudara, kalau anda ingin ketahui apakah pengalaman-pengalaman yang ingin saya ketengahkan, kita ikuti Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik saudara, sekarang ini saya sedang live di Facebook Ria untuk seketika, bukan untuk sepanjang rancangan. Ya, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, dan selamat tengah malam kepada semua geng-geng MJ12 di Facebook Ria yang sedang memantau Facebook Ria secara live, dan pastinya bila anda dengar live di Facebook Ria, anda tak dapat dengar sound effect, hanya suara saya yang bercakap. Itu harap maklum dan juga sedia maklum. Baik saudara, kisah pertama yang ingin saya bacakan pada anda semua dalam rancangan MJ12 ini, kiriman daripada pendengar kita ini melalui kiriman email yang saya terima. Email ini datang daripada Nur Suhana. Beliau berkongsi satu kejadian yang berlaku. Ini terjadi di rumah makciknya. Ya, di rumah makciknya yang terletak di kawasan Chua Chu Kang. Jadi beliau ke sana sebenarnya untuk menjaga neneknya yang dalam keadaan sakit, dan makciknya ni ada urusan lah selama lebih kurang beberapa hari dan akan pulang ke rumah. Jadi Suhana kata, waktu tu memang saya jual anggur kisi. Jadi saya pun fikir apa yang dia emailkan Waktu tu saya memang jual anggur. Fikir-fikir, oh menganggur rupanya ya. Itu istilah yang digunakan. Saya jual anggur. Jadi oleh kerana saya tidak bertugas dan keluarga makcik saya memerlukan seseorang untuk menjaga arwah nenek saya lah pada waktu itu. Jadi saya lah kandidat yang paling sesuai sebab sedang menjual anggur. Dan lalu saya pergilah ke rumah makcik saya untuk menjaga itu arwah nenek saya pada waktu itu. Dan kisah yang diceritakan ini berlaku lebih kurang 2 tahun yang lalu. Dan inilah kisah yang dikirimkan kepada saya, kiriman dari Suhana dalam Misteri Jam 12. Saudara, sekarang ini saya live di udara Ria pasti. Yang pasti juga di Facebook Ria. Tapi hanya untuk seketika sahaja. Selepas itu akan saya matikan Facebook live saya. Dan boleh anda ikuti. Terima kasih pada likes yang turun macam hujan. Nampak? Likes. Kalau satu like, $1. Sepanjang MJ12 saya akan live. Saya keluar jadi ribuan. Jutawan tak sampai lah. Mungkin ribuan.
Okey, kisah kiriman Suhana, Nur Suhana berkongsi ketika dia berada di rumah makciknya untuk menjaga nenek. Makciknya tidak akan ada di Singapura untuk beberapa hari. Saya menetap di sana dengan nenek saya. Nenek saya ni bukan tak boleh berjalan. Dia boleh uruskan dirinya, makan, minum semua. Saya harus sediakanlah. Tapi bila bak mandi, bersihkan diri, pergi ke tandas, semua dia boleh buat sendiri. Tidak ada masalah. Cuma nanti kalau dia nak makan, saya kena belikan ataupun saya kena buatkanlah. Jadi, nenek saya ni dah tak banyak cakap sangat. Dia suka berdiam diri. Malam hari, kadang-kadang jam 9 lebih malam, dia dah masuk bilik, dah tidur. Dan saya akan duduk dekat ruang tamu, menonton TV. Kadang-kadang TV tu saya hidupkan, tapi mata saya masih pada handphone, sedang bermain telefon bimbit saya, kata Nur Suhana. Jadi pendengar Ria 897. Setiap kali, kata Nur Suhana, saya berada dekat ruang tamu, tak kiralah waktu pagi ke, petang ke, malam ke, nenek kadang-kadang akan panggil. Dia panggil saya Nana. Jadi, nanti akan dengar suara nenek yang agak halus dan terketa-keta. Nana, Nana. Macam itulah saya rasa. Dan apa yang berlaku, saya tahulah tu suara nenek. Saya akan, ya nek, kejap-kejap nek, kejap-kejap. Kadang-kadang tengah dekat dapur, tengah masak air. Kadang-kadang sedang menonton TV. Dan saya kata, sekejap-kejap ni. Saya akan masuk bilik, nanti dia akan cakap lah. Dia nak itu, dia nak ini. Kalau dia nak pergi tandas, saya kena tolong dia lah. Tolong dia maknanya, saya kena bangunkan dia dari katil dan turunkan dari katil. Katil tu agak tinggi sedikit untuk nenek saya. Dan kemudian dia akan jalan, bawa dia jalan pergi tandas. Dia masuk tandas, dia urus dirinya sendiri. Jadi, pada satu malam, ini kalau tak silap saya, kata Suhana, adalah malam yang kedua apabila saya ditugaskan untuk menjaga arwah nenek saya pada waktu itu. Pendengar Misteri Jam 12. Saya sedang duduk menonton TV seorang diri. Dan tiba-tiba, saya dengar tau, dengan jelas. Nana, Nana, Nana. Nek, kejap, Nek. Nek, kejap. Waktu tu, saya sedang type message yang agak panjang untuk reply pada kawan saya. Kita sedang cakap pasal sesuatu, ialah yang excited, membuat saya gairah, yang menambahkan kegairahan pada waktu itu. Cakap tentang kawan saya ni, Casey, waktu tu ada boyfriend. Jadi kita pun, ialah message dan saya nak reply balik. Jadi apa yang terjadi pendengar Misteri Jam 12? Nenek saya panggil, tengah type. Saya kata tunggu sekejap. Dia bersuara lagi. 2 kali dia panggil saya. Saya pun bangun. Bila bangun saya pusing, saya nampak nenek saya masuk dapur. Jadi maknanya nenek panggil untuk suruh saya masuk bilik. Tolong dia turun dari katil untuk pergi dapur. Mungkin dia nak pergi tandas ke, mungkin dia nak minum air. Jadi bila saya bangun, saya toleh, saya nampak nenek masuk dapur. Dengan jelas, nenek saya masuk ke dapur rumah makcik. Saya pun, Nek, tunggu. Yalah, Casey, nenek saya ni tak kuat sangat. Dia mampu melakukannya, tapi saya tahu dapur tu kadang-kadang licin, tandas tu. Jadi saya kena pegang dia untuk memastikan yang keadaan selamat. Jadi saya kata, Nek, tunggu, Nek. Nenek saya dah jalan masuk dapur. Saya jalan, bila saya lepas tembok dapur, saya terperasan dekat dapur. Langsung tak ada orang, Casey. Nek. Lalu saya berjalan menuju ke arah pintu tandas. Dengan harapan nenek saya dalam tandas. Sama sekali tidak ada orang dalam tandas rumah makcik saya. Pendengar Misteri Jam 12. Dalam keadaan ketakutan, saya berdiri depan tandas. Saya terfikir, perempuan tua ataupun wanita tua mana yang saya ternampak awal tadi. Apabila saya nak berjalan, saya terfikir-fikir lagi. Saya masuk dalam bilik, rupa-rupanya nenek saya masih sedang nyenyak tidur di atas katil. Casey, malam tu saya tak berani nak duduk di luar. Saya masuk dalam bilik, tetapi saya nak tidur dalam bilik ni, saya tak boleh tutup pintu, Casey. Saya memang tak boleh tutup pintu sebab kalau saya tutup pintu, nenek saya panggil, saya tak dengar. Nanti akan
bertambahnya risiko-risiko kemalangan dalam rumah. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kata Suhana, masuk bilik, saya hidupkan lampu, baring atas katil, masih lagi bermain dengan handphone, mesej kawan saya. Mata saya masih memandang ke arah bilik nenek. Dari bilik saya boleh nampak bilik nenek saya yang gelap. Dan nampaklah sebahagian daripada kaki nenek di hujung katil tu. Bahagian badan dah tak nampak sebab dihadang oleh tembok. Jadi pendengar misteri jam 12, anda bayangkan. Saya nampak kaki nenek saya. Kemudian saya terperasan betul-betul dekat hujung katil. Di penjuru tembok dalam bilik nenek saya. Pada waktu itu, tapi sekarang dah meninggal dunia, Casey. Saya nampak macam ada orang sedang berdiri dalam bilik yang gelap. Seolah-olah berada di hujung katil nenek sedang tenung dan renung ke arah saya. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya, Casey. Bila dah ternebak, saya pejam mata, lalu saya miringkan badan saya ke satu lagi daerah ataupun memandang ke satu lagi tempat. Kemudian saya membaca surah-surah yang saya tahu. Ketika sedang saya baca, belakang saya tu saya miringkan, pusingkan tubuh saya. Jadi pintu bilik yang mana saya baring boleh nampak sekarang berada dekat belakang saya. Pintu bilik saya, katanya Nur Suhana. Tengah baca Casey, bayangkan dia miringkan badan, dia dah ternampak ni. Astagfirullah. Saya cuba tenangkan diri, miringkan badan, saya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba dekat belakang ada jari. Jari telunjuk cocok belakang saya, Casey. Bacaan saya daripada berbisik, saya terus baca kuat, Casey. Malam tu adalah malam paling takut. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya hanya mampu baring, baca, sampaikan penat terlelap mata saya dan tidur sampai ke pagi. Apabila saya sadar, sekitar jam 6 lebih pagi. Saya sadar kerana nak pergi tandas dah tak terlampau, tak boleh tahan nak terkucil. Saya nampak nenek saya. Nenek saya dengan telekung sedang nak solat. Jadi, nenek saya ni yang jenis pendiam. Saya lalu nampak nenek, saya cakap, "Nek, kenapa tak solat dalam bilik?" Nenek saya sedang solat subuh di ruang tamu, Casey. Nenek saya jawab, "Tak lah, aku nak solat. Asyik kena tolak aje." Casey, bila saya tanya lebih khusus, kata Nur Suhana, apabila nenek saya sedang nak solat beberapa kali, sedang dia berdiri dalam keadaan rukuk, macam ada orang tolak dia beberapa kali dari belakang, sampaikan dia terpaksa batalkan solatnya, angkat sejadah, pergi ke luar rumah dekat ruang tamu untuk mendirikan solat di sana. Itulah kisah dari Suhana. Untuk pengetahuan Casey, makcik saya berada di luar Singapura untuk 4 hari saja. Hari yang kedua saya kena ganggu. Malam yang ketiga, malam yang keempat, saya ajak sepupu saya 2 orang untuk temankan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, terima kasih pada yang sedang mendengar siaran Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan saudara, kepada anda yang sedang memantau siaran MJ12 Live juga di Facebook Ria, anda boleh kunjungi Facebook kami sebelum saya tamatkan Facebook Live ini. Terima kasih bagi anda yang telah pun berikan emoticon likes. Ada yang ketawa, ada yang wow.
Tak ada yang sedih, tak ada yang marah mungkin. Ya. Apapun, ada yang kasih emoticons heart. Terima kasih lah. I love you too. Ya. Okey, itu kisah Suhana yang pertama. Anda bayangkan pengalaman yang diceritakan menjaga arwah nenek pada waktu itu. Sampaikan nenek yang pendiam ni, bila ditanya kenapa solat dekat luar, dia nak solat, katanya aku nak solat ni asyik kena tolak aje. Siapa yang tolak tu? Adakah yang tolak tu merupakan wanita ataupun makhluk yang Suhana nampak daripada biliknya yang sedang dia baring pada waktu itu? Bagaimana agaknya? Okey saudara, saya akan bacakan kisah selanjutnya di Ria 897 FM. Yang ini kisah pengalaman yang ingin saya ceritakan adalah kiriman daripada pendengar kita. Ini datangnya daripada pendengar kita mana tadi? Ini okey. Ini kisah yang diceritakan kiriman misteri jam 12 datang dari Okey, ini daripada Adi. Adi kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Adi. Saya adalah pendengar MJ12 berasal dari Segamat. Dan ini pengalaman saya yang ingin saya Kisi bacakan. Ketika isteri saya hamil anak yang pertama. Dan lebih memanaskan lagi cerita ini, isteri saya. Sebenarnya waktu jadual kelahiran isteri saya melahirkan anak saya, katanya di sini 2 minggu lebih awal daripada yang telah pun dijadualkan oleh doktor. Jadi dalam rumah kami, isteri dah ada contraction, sakit yang begitu dahsyat, sampaikan isteri saya terpaksa melahirkan anak dalam rumah kami. Ini adalah kisah dari Adi yang berkongsi pengalaman. Adi dari Segamat. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey saudara, ini kiriman daripada Adi yang berkongsi pengalaman beliau ketika isteri hamil anak yang pertama. Ini berlaku di rumahnya di Segamat. Katanya tolong rahsiakan nama kampung saya, Kisi. Apa yang berlaku ketika isteri saya sedang mengalami contraction. Saya waktu itu sedang berada dekat luar rumah, sedang betulkan motosikal saya. Tiba-tiba saya terdengar isteri saya pekik. Abang! Abang! Pada waktu malam, beliau sedang membetulkan motosikal. Waktu malam, isteri terpekik. Abang! Saya pun terperanjat. Saya letakkan sepanah yang saya pegang di tangan, lari masuk ke dalam rumah. Isteri kata, sakit bang, perut saya sakit bang, dah tak tahan bang. Saya rasa nak terberanak. Dan saya kata pada isteri saya, suruh tahan sekejap. Abang ambil kereta, kita pergi hospital sekarang. Tapi isteri saya cakap, tak boleh. Sebabnya Casey, dari rumah saya, hospital yang paling dekat memang jauh. Jadi isteri kata, dah tak boleh tahan bang, sekarang juga nak terberanak. Apa nak buat Casey? Malam tu juga, saya cuba sedaya yang saya mampu. Anak yang pertama dilahirkan dalam rumah. Jadi, saya pun telefon seorang kawan yang paling dekat dengan saya, tanya pada ibunya, sebab ibunya pernah 2 kali membantu seseorang melahirkan. Jadi katanya dia akan sampai lebih kurang setengah jam di rumah saya. Sementara itu dalam telefon tu dia jelaskan pada saya apa yang perlu saya buat. Jadi dia pun cakap arahkanlah biar isteri saya duduk atas lantai
Ya, atas lantai tu letak tilam, dialaskan, dan letak ni lah, kasih isteri saya air, letak air dekat dahi, dan macam-macam lagi lah. Jadi isteri saya sambil saya sedang gopok-gapa ni, cari barang, cari itu. Isteri saya terpekik-pekik. Casey, isteri saya sedang duduk. Ini dekat dalam bilik, Casey. Atas lantai, anda bayangkan pendengar Ria. Atas lantai, beralaskan tilam, isteri saya dah dalam posisi nak meneran keluarkan anak. Saya dah tak tahu nak buat apa. Teran! Teran! Bang, sakit bang, kata isteri saya. Sedang dalam proses tu, nak dekat 10 minit isteri saya cuba, berpeluh-peluh dibuatnya. Saya beri dia air, dia takat tak nak minum, sakit. Saya rasa lega, Casey. Rasa lega sangat-sangat apabila saya dengar isteri saya tengah sakit ni. Assalamualaikum. Kejap yang. Dah sampai. Saya pun keluar. Keluar dari bilik, pergi ruang tamu, pergi dekat depan, buka pintu. Tengok dekat depan rumah tadi orang beri salam. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Tadi dengar orang beri salam, saya buka pintu depan tak ada orang. Tiba-tiba Casey. Abang masuk bilik bang sekarang, bang masuk bilik bang. Saya lari masuk bilik. Isteri saya menangis. Bang, tutup tingkap bang, kata isteri dengan nada tergeta-geta. Bila saya pandang ke arah tingkap, saya tak nampak apa-apa pun. Apa yang? Mana ada apa-apa? Bang, dekat tingkap tu bang. Tutup tingkap bang. Kata isteri saya. Dia nampak sesuatu di tingkap tapi saya tak dapat lihat. Untuk sedapkan hati, saya pergi dekat tingkap. Tangan saya nak tarik tingkap, Casey. Meremang bulu rumah. Dan seolah-olah tingkap saya ni macam ada orang tahan. Ataupun tingkap saya tersendat. Tak boleh tarik, Casey. Saya tarik. Kerasnya tingkap ni. Meremang bulu rumah. Isteri makin terpekik-pekik, sakit. Kemudian, bang, cepat bang, tutup tingkap bang. Saya takut bang. Kenapa keras ni? Allahu Akbar. Saya cakap Allahu Akbar. Terus terlepas tingkap. Dan dapat tutup dengan begitu pantas. Saya terjungap-jungap nafas saya. Saya kembali duduk depan isteri, cuba. Isteri saya masih tak boleh meneran. Masih terpekik kesakitan. Mana pula kawan aku ni tak sampai-sampai ni. Saya telefon. Hello? Man, kau kat mana ni? Okey, aku lagi 10 minit. Tak ada 10 minit, sekarang sampai, cepat, sekarang, kata saya pada teman saya. Yalah, 10 minit. Letak telefon. Casey, tingkap bilik yang dah ditutup. Assalamualaikum. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Adi kata saya dengar bunyi orang ketuk atau hentak tingkap. Kemudian bunyi suara halus yang menakutkan seolah-olah kedengaran seperti orang memberi salam. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Saya hanya mampu berdoa, hanya mampu menyuruh isteri saya cuba teran dan cuba. Akhirnya teman saya datang dengan ibunya. Ibunya bantu. Bila ibunya sampai nak membantu isteri, kemudian dia kata pada saya, Adi, kau ada paku tak dalam rumah? Ada, cik. Kau bawa aku paku. Kenapa dengan makcik ni? Isteri aku nak beranak, cari paku pula. Apa dia nak buat dengan paku? Dalam hati ni bercakap tapi tak bergerak. Adi, cepat, aku suruh bawa paku. Saya lari, Casey. Pergi ke dapur. Dekat bawah almari memang saya simpan satu kotak.
tukul, ada paku, screwdriver dan macam-macam lagi. Saya bawa lebih kurang dalam 4 paku yang panjang. Kemudian, bagus. Kau ambil paku ni, satu kau letak dekat tingkap. Tingkap yang kau tutup tu. Letak sana. Casey, bila saya letak paku, tingkap tu bergegas. Kemudian dekat luar, suara seperti sesuatu mengerang. Saya toleh. Cik, bunyi apa tu, Cik? Satu lagi paku, aku nak kau letak dekat depan pintu rumah kau. Pergi, sekarang cepat. Casey, saya lari pergi depan pintu rumah. Saya letak paku dekat sana. Dan paku-paku yang lain adalah di beberapa bahagian. Dia suruh ambil lagi paku, letak dekat tingkap-tingkap yang ada dalam rumah. Pendengar Misteri Jam 12. Saya tak tahu makhluk apa yang dekat luar, tapi saya rasa dan saya pasti, katanya saya yakin, makhluk itu sedang tunggu bayi yang akan dilahirkan. Kerana bayi itu akan dilahirkan dengan adanya uri. Mungkin itulah yang dia tunggu-tunggu, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, akhirnya tepat jam 11.31 malam, anak saya dilahirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebut Alhamdulillah berkali-kali, Casey. Kau pegang bayi kau. Kemudian dia arahkan anaknya. Man, Adi, kau tunjuk Man. Kau ada kain, ada plastik, ada limau, bawa kasih aku. Saya pun mengambil, Casey. Mengambil plastik, tunjukkan di mana untuk ambil barang-barang yang selainnya. Kawan saya cari. Kemudian, uri yang ada dah ditanggalkan daripada tubuh anak saya. Dimasukkan dalam plastik. Kemudian dimasukkan dalam kain. Sebelum tu diperah limau, Casey. Ditabur garam pada uri tersebut. Kemudian dimasukkan asam. Diikat. Kemudian diikat dengan kain. Letak tepi. Waktu itulah gangguan paling teruk. Berkali-kali saya, isteri, teman saya Man dan ibunya mendengar. Assalamualaikum. 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 Bayangkan pendengar. Orang beri salam tanpa henti, Casey. Makcik tu kata, jangan jawab salam. Kalau kau jawab, paku-paku yang kau letak dah tak boleh pakai lagi. Ya, jangan jawab salam. Pendengar Misteri Jam 12. Pada malam itu, saat paling gembira, tapi saat paling menyeramkan dalam hidup saya. Gangguan itu berlaku untuk beberapa jam. Kemudian, ia terus lenyap. Sebelum makcik meninggalkan saya dengan isteri, dia berpesan, malam ni, anak ni, jangan letak dalam rumah ni. Kalau boleh, pergilah tidur ke tempat lain. Nanti makcik datang lagi. Makcik nak pagar tingkap-tingkap pintu kau. Anak kau ni darah manis. Uri jangan lupa. Besok tanam. Tapi ingat, jangan terlampau cetek. Tanam dalam-dalam. Makcik tu pulang. Terima kasih. Itulah pengalaman saya, Casey. Dari Adi, Segamat, Johor, Malaysia. Yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya
jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, saya akan berehat seketika. Dua cerita yang agak panjang telah pun saya sampaikan kepada anda semua. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook Ria, iaitu Ria Live sekarang ini. Bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita akan berehat dengan beberapa buah lagu. Akan saya kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi kisah-kisah misteri. Dan tadi kisah yang kita dengar, pengalaman yang diceritakan, datangnya daripada siapa nama Adi tadi. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Dia cakap letak paku lah dan sebagainya. Kalau ingin kepastian, anda rujuk pada yang pakar, yang lebih arif. Sebab itu hanyalah tu cerita. Jangan pula dalam cerita tu letak paku, sekarang ni awak pergi letak paku. Ingat, jangan sampai terlampau taksub. 100% hanyalah satu hiburan saja. Jadi kita dengar lagu, selepas ini akan saya kembali. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Facebook, Facebook Ria. Macam-macam pengalaman yang dikongsi sama. Terima kasih pada teman-teman yang sedang memantau. Saya nak baca mesej anda susah, yang ada ialah di Facebook ni memang ramai masuk gelanggang. Dan juga ada yang komen, nak baca komen pun agak banyak sangat komen. Jadi saya hanya boleh pandang dan senyum sajalah. Yang penting rancangan MJ12 ini hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri Jam 12 akan kembali sebentar nanti. Ria.